بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bahagia tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Kita sambung hari ini kita baru masuk 2 hari bulan Jamadil Akhir. Tuan-tuan, puan-puan, kita masuk Jamadil Akhir dah ni. Hari pertama apa habis dah? Apa habis tadi ni? Ni kita masuk Jamadil Akhir 2 hari bulan. Marin dulu Jamadil Awal, ni Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir, Rajab, lepas tu Sya'ban. 3 bulan. 3 bulan bermakna tak sampai 90 hari kita akan jumpa Ramadan. Ramadan akan mai. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kesihatan agar kita dapat bertemu dengan Ramadan bagi kali ini 1443 Hijriyah. Jadi itulah hakikatnya kita ditakdirkan Allah Ta'ala berada di akhir zaman, iaitu antara salah satu tanda akhir zaman, masa menjadi singkat. Jadi lah ni semua ataupun ramai di kalangan kita yang duk merungut sangat masa berlalu, cepat sangat masa berjalan, pantas sekali masa itu bertukar ganti. Habis sehari-sehari, seminggu-seminggu, sebulan-sebulan. Jadi itulah sebenarnya Nabi dah pun peringat kita pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah masa menjadi singkat. Masa tu pantas. Taqaraba, saling berdekatan. Maknanya masa tu singkat. Kedekat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman dan taqwa kita. Lebih-lebih lagi dalam suasana dunia hari ini yang penuh dengan ujian-ujian. Baik, bulan lepas kita saya baca kepada tuan-tuan, kongsi dengan tuan-tuan tentang harta pusaka, iaitu keputusan fatwa negeri Kedah yang diputuskan berdasarkan kes-kes ataupun isu-isu yang berlaku yang terbit daripada muzakarah fatwa kebangsaan, tapi putuskan secara muktamadnya di Jabatan Mufti Negeri Kedah kita. Jadi bulan lepas saya baca kes yang pertama tu tentang tragedi MH370. Jadi apa nasib waris keluarga, buat lagu mana? Karena mangsa-mangsa yang terlibat, yang terkorban, itu sudah tentu melibatkan terbit beberapa masalah hukum, terutamanya masalah harta pusaka.
para isteri, balu-balu dan sebagainya. Kita dah baca dah sikit. Tapi saya mula tu nak sambung. Sebab isu yang kedua, harta orang Islam yang tak dituntut semakin meningkat, lebih 4 bilion, 4 B, yang sangat besar, 4,000 juta di unit perbendaharaan Bank Negara Malaysia. Harta orang Islam yang tak dituntut nilai yang 4 bilion. Itu 10 tahun yang lalu. Kemudian isu kedudukan wang pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans kepada pasangan dan anak-anak pencarum insurans konvensional. Dia boleh halal ke tidak, dia jadi pusaka ke tidak. Banyaklah isu-isu yang berkaitan dengan duit pencen terbitan, KWSP. Tapi oleh kerana tuan-tuan tak ada buku ni, susahlah sikit. Hak ni diterbitkan oleh Jabatan Mufti. Kebetulan hak ni tahun lepas, mereka pun stok dah habis. Jadi baru ni saya hubungi mereka akan cetak semula. Jadi saya tangguh dulu nak baca hak ni. InsyaAllah kalau bulan depan sempat. Jadi sebab ni edar cuma je. Jadi boleh edar terus kepada tuan-tuan. Jadi saya tangguh dulu, saya tak baca. Kita baca bulan depan. Sekiranya pihak Jabatan Mufti sempat ulang cetak lah. Tapi mereka kata akan ulang cetak, cuma tak tahu bila. Saya minta disegerakan lah. Masa kita pasal ini isu-isu semata yang perlu dikongsi bersama dengan tuan-tuan dan masyarakat awam. InsyaAllah. Baik, jadi kita balik kepada himpunan fatwa-fatwa Kedah yang bersama dengan tuan-tuan itu. Kita buka muka surat. Lepas tu kita dah baca habis banyak dah. Muka surat 61. 60 baca dah 61. Muka surat 61. Adakah boleh zakat wang diberi kepada ibu bapa? Boleh ke tak? Zakat, tak kira lah zakat apa pun, zakat duit ke, zakat harta lain ke apa ke, nak bagi kepada ibu bapa, boleh tak? Tidak boleh zakat wang diberi kepada ibu bapanya. Tak sah, tak boleh. Tentu seseorang akan berfikir, kata daripada aku bagi kat orang, lebih baik bagi kat mak pak aku. Mak pak aku di rumah di kampung pun mereka susah. Jadi duit ni tahu dah boleh bagi kat mereka. Ada. Tak boleh. Tak sah, tak jadi zakat. Itu dah dia. Jadi zakat tak boleh bagi kepada ibu bapa. Juga kepada anak. Sama ada ke atas ibu bapa ataupun ke bawah anak cucu, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu adalah menjadi tanggungjawab anak menyara ibu bapaknya apabila sampai satu tempoh yang dah tak boleh bekerja, maknanya dah peringkat tua. Tak kira lah bapa tu ada pincin tak pincin, tapi dah menjadi tanggungjawab untuk membantu menyara ibu bapaknya. Soal pincin soal lain. Cuma apabila ibu bapa ada pencil tu, jadi maknanya dia ringanlah sikit si anak tu kan. Tapi tanggungjawab dia terhadap ibu bapa bukan takat bukan takat ibu bapa tu bekerja, selepas di usia tua yang mereka tak bekerja pun tanggungjawab anak. Itu disebut dalam kitab fiqh dalam bab nafaqah. Nanti insya-Allah kalau ada lapangan ataupun ruang kita akan baca khusus tajuk nafaqah. Kita boleh. Begitu juga zakat ibu bapa nak bagi ke anak. Sama, sebab anak tu memang dah di bawah tanggungan dia, saraan dia. Walaupun anak itu sudah dewasa dan sudah berkeluarga dan anak itu susah, sebahagian ulama kata tak boleh juga.
Sebab anak dia, sebab atas sifat pewarisan. Memang tanggungjawab. Kalau bapa tu senang, dia ada syarat dia lah. Jadi kalau ibu bapa itu senang, anak tu susah. Anak itu duduk asing, dia susah. Sebahagian ulama kata boleh, tapi sebahagian ulama kata lagi tetap tak boleh, kerana anak itu memang di bawah tanggungjawab dia. Walaupun anak itu dah asing, dah besar, dah rumah tangga, cuma ketika itu dia susah. Atas sifat ibu bapa menjadi wajib membantu. Jadi Sarah membantu. 27. Adakah bertentangan dengan hukum zakat jika sekiranya pejabat zakat mengeluarkan zakat kepada fakir miskin atau kepada sesuatu bahagian sahaja daripada asnaf yang 8? Kita sedia maklum, asnaf zakat ada 8 kumpulan, 8 bahagian. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Surah Taubah tu. Semua ada 8. Boleh tak pejabat zakat nak bagi kat 2 kumpulan ni saja, 2 portion, 2 asnaf saja, 3 saja ke? Boleh tak? Berdasarkan kepada nas dalam kitab I'anah Talibin, wajib atas imam, ini ulil amri lah, urusan zakat, pejabat zakat uruslah yang tengok. Jadi wajiblah kepada mereka ketika mengeluarkan zakat 4 perkara. Pertama, memberi kepada semua asnaf. Yang kedua, membahagikan kadar yang sama antara tiap-tiap asnaf. 3, memberi kepada tiap-tiap seorang daripada tiap-tiap asnaf. Daripada asnaf ambil seorang paling kurang. Dan yang keempat, membahagikan kadar yang sama antara tiap-tiap seorang daripada tiap-tiap asnaf itu jika bersamaan hajat. Jadi kena ambil ke semua. Walaupun dunia hari ini Al-Gharimin mungkin tak ada, saya tak pasti yang mana, tak menepati lah dalam tu. Tinggal 7 saja kah? Mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Mungkin wa fir riqab tak ada, tinggal 7. Tak apa, 7 kena ada. Kena beda sama-sama. Setiap 7 ni dapat portion yang sama, kadar jumlah yang sama. Kemudian ambil seorang paling kurang, seorang mewakili setiap asnaf, dan kadar pun sama ke 7 itu. Tapi keadaan itu mungkin berbeza pada hari ini. Jadi taklah ni, walau wajib tu wajib dari segi kena ke semua, kadar mungkin berlebih kurang. Itu sebahagian pendapat ijtihad ulama, itu tidak mengapa. Cuma yang pasti kena semua ke 8 asnaf. Kalau tak cukup pun 7 kena. Itu urusan mereka lah, bukan urusan kita. Depan jabat zakat. 28. Adakah Tuan bersetuju sekiranya saya katakan mengikut fahaman saya, kalau zakat itu diumpamakan sebagai pusaka, maka asnaf yang 8 itu waris-warisnya yang berhak menerima pusaka itu? Saya tak tahulah, ni soalan Tun Bila. Penanya ni dia tanya, dia membuat bandingan, boleh tak zakat itu umpama macam pusaka? Jadi asnaf itu macam waris. Jadi pusaka, waris dengan pusaka kok mana pun memang akan dapat. Jadi mungkin maksud soalan ataupun maksud penanya tu mungkin begitu. Tapi jawapan dia, zakat itu tiada boleh diumpamakan sebagai pusaka, kerana pembahagian zakat itu adalah berlainan daripada hukum pembahagian pusaka. Dia nak umpamakan begitu, bukan dia nak abang kata zakat sama ke macam pusaka. Kalau tanya soalan macam tu memang tak sama. Zakat ada cara kira lain,
Ada hukum dia tersendiri, pusaka ada cara kira lain dan hukum dia tersendiri. Tapi dia nak buat umpama saja sebenarnya tu. Itu tak ada apalah, tak melibatkan hukum. 29. Adakah boleh diiktibar tuaian tanaman 2 kali setahun dalam 1 tahun, yakni 12 bulan Hijriah, jika umpamanya kita katakan dari bulan Rabi'ul Awal tahun ini dan hadapan? Diiktibar tuaian tanaman 2 kali setahun dengan dikira antara 2 kali ketam itu tidak lebih daripada 12 bulan Hijriah. Maknanya orang pak-pak tani kita yang buat bendang 2 kali setahun. Jadi 2 kali setahun tu dalam macam mana boleh lajak ala lebih daripada 12 bulan? Tak. Kena dalam tempoh 12 bulan tu. Jangan lebih. Dia berbezalah takwim Hijriah bulan Melayu kita dengan bulan orang putih. Jadi kalaulah pada kali ini contoh dia bagi bulan Rabi'ul Awal. Bulan Rabi'ul Awal hari itu ni kena pada bulan 10. Kan? Kena bulan 10. Jadi dia mula buat bendang kali pertama. Kali kedua tu mesti dalam tempoh 12 bulan, maknanya siap kerat padi sebelum Safar tahun depan. Jadi 2 kali itu tak kira lah bulan berapa pun, tapi siap nak kerat padi itu sebelum Safar ataupun akhirnya Safar pada tahun depan. Dia berlaku tuaian kerat padi 2 kali itu dalam tempoh tahun tu. Walaupun berbeza dengan bulan orang putih, memang berbeza lah. Dia kita makin naik kan. Kalau tak silap saya 11 hari kot berbeza. Kalender orang putih, bulan orang putih 365 hari. Untuk takwim Hijriah kurang 11 hari. Itu ada beza. Tiga puluh. Kita baca laju sikit tuan-tuan. Bolehkah mengeluarkan zakat separuh oleh kerana air persawahan itu kena beli, seperti angkat air, membuat pam dan sebagainya? Sampai hari ini saya rasa isu ni pun dah selesai dah. Dia ada dua. Tuk-tuk zaman dulu, zaman tuk-tuk orang kita dulu ni buat bendang sekali. Tu pun kena tunggu musim hujan. Lepas pada tu tahun 70 pun, kalau tak silap saya, perairan Mada. Saya tak pastilah tahun bila yang tepat, tapi kalau tak silap saya sekitar itulah tahun 71 awal 70-an itu. Mada dah membesarkan operasi dia bagi membantu para pak tani kita mengadakan sistem perairan yang lebih tersusun, jadi boleh buat bendang 2 kali. Jadi buat bendang ni pun ada 2 pasien juga, iaitu yang harapkan hujan semata-mata, dia tak mengeluarkan apa-apa, tenaga dia sepenuhnya ambil air, ada air sungai pun duk jenah timba satu. Dan yang kedua, zaman kita hari ini dia guna pam, upah sana upah sini, beli pam, upah, itu semua ada kos kan, bukan cuma ada kos. Jadi itu diambil kira dalam bab zakat. Jadi kita tengok. Jadi apabila diambil kira dalam bab zakat ini, tentu ada kesan dia apabila dia nak berkeluar zakat. Sama ada menggunakan tenaga sepenuhnya ataupun tidak. Ada tuan-tuan. Bukan pakai borong je. Tak. Kita tengok.
hukum mengeluarkan zakat padi yang subur hidup dengan air hujan semata-mata adalah zakatnya 1/10. Maknanya 10%. 1/10. Kan? Jadi apa nama ni, 1/10 lah. Okey. Hak ni dia harap hujan semata-mata. Hak ni zaman dulu lah. Zaman tuk-tuk kita dulu, maknanya mungkin zaman sebelum Deka lah kot, kan? Yang kedua pula, jika pokok padi itu hidup dengan diairi, yakni dijurus seperti menggunakan pam dengan perbelanjaan yang banyak, maka adalah zakatnya itu setengah daripada 1/10. Maknanya 5% atau 1/20, kan? Dia kan? Maknanya lagi kecil. Bukan lagi kecil lah, lagi kecil kan? Ada 5%, betul ya? Setengah daripada 1/10. Setengah daripada 1/10, 1/20 kan? Bukan 1/5, 1/20 sebab dia lagi ni. 3. Jika tanaman itu hidup dengan kedua-duanya, maka diiktibarkan masa hidup tanaman itu dan suburnya sekiranya adalah masa bertanam padi itu hingga mendapat perolehan selama 8 bulan. 4 bulan daripadanya menggunakan air hujan dan 4 bulan pula dipermasukkan air 2 kali dengan menggunakan pam dan sebagainya, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya 3/4 daripada 1/10. Maknanya 7,5%. Itu cara kira zakat. Apa nama buat benang kan. Tapi hari ini hak pertama dah tak ada. Dia pun ada hak kedua ataupun hak ketiga, kan? Jadi cara zakat tu pun kena kira lah, bukan pakai. Tapi kalau dia nak keluar semua, lagi baiklah, kan? Lagi baiklah. Baik. 31. Adakah lulus wang zakat dibeli sebahagian daripada share rancangan pembinaan kilang padi yang didirikan oleh Lembaga Penanam Padi Negeri Kedah Darul Aman? Ini pun tak tahulah Tuan Bila punya soalan ni. Ambil duit zakat, buat pelaburan lah ni. Rancangan pembinaan kilang padi oleh Lembaga Penanam Padi Negeri Kedah. Boleh ke tak? Mengikut fatwa di negeri Kedah kita, lulus bagi sultan atau naibnya membeli harta benda yang kekal, yang boleh mengeluarkan faedah daripada wang zakat bahagian fakir dan miskin yang tidak pandai menjalankan perniagaan atau tidak mempunyai kebolehan berusaha untuk faedah mereka. Misalnya seperti membeli sebahagian daripada share rancangan pembinaan kilang padi dan sebagainya. Boleh ke tak? Mengikut fatwa Kedah kita, boleh diluluskan. Dulu kalau tuan-tuan masih ingat, soalan di bahagian awal dulu ni dalam bab zakat ni juga, boleh ke tak ambil duit zakat untuk dibuat pelaburan. Saya tak ingat soalan bila soalan ada belah awal dulu ni. Dia kata macam tu lah. Ambil duit zakat untuk buat pelaburan. Boleh ke tak? Ulama, jumhur ulama, majoriti para ulama kata tak boleh. Tak boleh. Pasal ini duit zakat. Duit zakat hak asnaf yang 88 tu. Jadi
Buat keluar zakat tu terus bagi kat mereka. Kalau ambil duit zakat kemudian pi labur dulu, nanti keuntungan bolehlah berlipat ganda sikit bagi kepada asnaf zakat, kan tu lebih baik. Soalnya pelaburan ambil duit pi labur dulu tu, jaminkah pelaburan itu membawa keuntungan? Siapa nak bagi jaminan? Tak boleh. Bermakna nanti boleh hilang duit zakat, sedangkan duit zakat itu hak ke-88 asnaf ini. Innama as-sadaqatu, hanya sanya zakat itu lil fuqara wal masakin dan sebagainya, untuk mereka. Jadi ulama bahas dengan terperinci, lil fuqara'i, untuk fuqara, fakir, miskin dan sebagainya lah. Jadi untuk di situ perkataan lam itu pun ulama bahas punyalah halih membawa maksud pemilikan. Maknanya milik, hanya sanya zakat itu milik fakir, miskin, mu'allafah qulubuhum, mufirat dan sebagainya. Milik mereka ni, ke-88 ni. Apabila maknanya itu ada pemilikan, bermakna ambil keluar saja duit zakat dari orang bagi buat keluar zakat, terus itu hak mereka boleh ambil. Dah milik ni boleh pergi pegang lah. Dah milik, boleh pergi pegang lah. Jadi apabila ada maksud hak mereka itu bermakna mereka boleh memiliki, jadi tak boleh ada aktiviti di tengah-tengahnya yang kita terpaksa memperjudikan nasib keuntungan duit itu, sama ada untung atau tidak, kita tak tahu. Contohnya berlaku macam zaman lah, kan? Mau labur waktu ni tempoh Covid tahun lepas, habis jatuh ke semua. Siapa nak tanggung kalau hilang duit zakat? Duit zakat dapat 1 juta, pi labur, tiba-tiba rugi, tinggal 700,000 je, 300,000 lagi hilang, rugi. Ni 300 ni siapa nak jawab? Siapa nak bertanggung jawab? Habis seluruh umat Islam berdosa, lebih-lebih lagi hak yang buat keputusan dan buat pelaburan tu. Itu yang ulama tak bagi. Pun begitu tuan-tuan, segelintir ulama mutaakhirin membenarkan. Antaranya Al-Allamah Dr. Syekh Yusuf Qaradawi. Dia apa kata boleh? Dengan syarat, banyak jugalah syarat dia. Dia boleh, dia kata dia berpendapat boleh, tapi dengan syarat lah. Jadi kalau baca ke syarat tu, ketat. Tengok ke syarat tu macam tak boleh kok. Dia berpendapat boleh, sebab dunia hari ini perniagaan itu boleh dijamin, boleh dikawal, boleh diawasi, kan? Jadi boleh menjana keuntungan. Sebab tu dia, tapi dengan syarat tu lah. Banyaklah syarat tu. Jadi tengok ke syarat tu macam tak boleh kok. Jadi ni fatwa Kedah kita kata hari tu dulu untuk kes ini lulus. Sebab dia kata bersifat harta benda yang kekal. Jadi dibuat kelang. Jadi kelang ni kita kata apatah lagi dengan keadaan kita di negeri Kedah dan Malaysia amnya, di bab padi ni, bab beras ni tak akan hilang lah, kan? Tak akan tutup sajalah. Tu yang mungkin atas sifat itu, maka keputusan fatwa Kedah pada zaman itu, waktu itu meluluskan. 32. Hadis Nabi ada berkata, tidak terima puasa seorang melainkan mengeluarkan fitrah. Bagaimana jikalau seorang itu susah, wajibkah ikhtiar juga atau wajibkah qada tahun hadapan?
Mengeluarkan fitrah tidak wajib atas orang yang susah serta tidak wajib qada pada tahun hadapan. Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan tidak terima puasa seseorang melainkan mengeluar fitrah itu melainkan mengeluar fitrah, hadis itu sebenarnya ada, tetapi maksudnya ialah kinayah, yakni kiasan daripada terhenti sempurna pahala yang amat besar atas mengeluarkan dia dengan nisbah bagi orang yang kuasa atasnya. Sabda Nabi SAW, inna sawma ramadana mu'allaqun baina as-sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Nabi memang ada sebut hadis, Nabi pesan, Nabi ada peringat, inna sawma ramadana, sesungguhnya puasa Ramadan itu mu'allaqun, tergantung, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, la yurfa', tidak terangkat, illa, kecualilah bi zakatil fitri, dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi maksud kata tak terima tu, tak terangkat itu dari segi kesempurnaan pahala. Jadi orang kata kalau dia susah maka tak wajiblah keluar zakat, malah dia pula kena terima zakat fitrah tu untuk dia. Okey, baik, kita pindah ke muka surat muka surat ni kita baca baru sikit. Munakahat bab nikah 82. Muka surat 82. Suatu kes antara suami isteri rakyat negeri ini, yang ni negeri Kedah lah, orang Kedah kita ni, tinggal di dalam daerah Baling. Mention lagi tu di Baling. Apa pun tak edit sikit buat orang Baling, marah orang Baling. Selepas akad, suami berlafaz ta'liq talak seperti berikut. Ini lafaz ta'liq lama. Manakala aku meninggalkan isteri aku lamanya 6 bulan. Ini ta'liq lama 6 bulan, ta'liq baru 4 bulan ya. Dan kemudian daripada itu mengadu ia kepada hakim nikah, dan sabit yang demikian itu pada sisinya, maka tertalaklah ia pada ketika itu dengan satu talak. Kemudian berlaku pergaduhan antara mereka dan tidak lagi duduk bersama. Maka suami membuat pengaduan kepada qadhi negeri ini menuntut supaya isterinya taat kepadanya. Maka hukum oleh qadhi bahawa isteri kenalah taat kepadanya, tetapi ia tidak taat. Bahkan ia, yakni isteri itu, pergi membuat aduan kepada qadhi negeri Siam. Pula dah disebut negeri Siam. Nikah di sini, baca ta'liq tu pun sini punya. Apabila dah bergaduh, suami ini pergi report pejabat agama kat Tok Qadhi, keluar perintah suruh isteri taat balik. Si isteri tak mau, lari pergi Siam. Isteri lari pergi Siam. Dia buat apa tu? Pinta dipersahkan ta'liq talak yang diperbuat oleh suaminya di negeri ini seperti di atas. Pergi ke Siam untuk sah ta'liq. Hak ta'liq tu hak peraturan negeri Kedah kita. Maka diterima aduan itu dan dihukum sabit di sisinya ta'liq talak itu. Jadi rupanya sah, diterima. Sabit di sisinya, di sisi qadhi Siam sana tu, ta'liq talak itu, dan dihukum jatuh talak oleh qadhi luar negeri itu. Macam mana? Kita baca lagi.
Sedangkan kes ini sedang di dalam tindakan pejabat agama negeri Kedah. Dan diketahui pada waktu ini perempuan itu keluar dari negeri ini. Adakah jatuh talak perempuan itu dengan hukuman yang dijatuhkan oleh qadhi luar negeri itu, bersabit dengan ta'liq yang diperbuat oleh suaminya seperti di atas dalam negeri ini dalam keadaan seperti yang tersebut. Nikah di sini, ta'liq di sini. Jadi ta'liq itu peraturan kita apa semua di sinilah. Tiba-tiba apabila suami mai mengadu di kat qadhi pejabat agama, okeylah, terimalah. Dalam celah tu si isteri lari pergi siang, pergi minta persah ta'liq. Ta'liq tu sepatutnya buat di sinilah. Isteri lari pergi minta qadhi sana, persahkan ta'liq ni. Jadi jatuh ke tak? Boleh jatuh ke tak talak tu? Diterima ke tak ta'liq ni? Tu. Jawapan kita tahu dah tadi ni. Sabit di sisinya ta'liq talak itu dan dihukum jatuh talak oleh qadhi luar negeri itu. Jauh. Tu baru soalan tu. Ni jawapannya. Hukumnya jika benar suami meninggalkan akan isterinya serta sabit di sisi qadhi menurut lafaz ta'liqnya, maka jatuh talak. Akan tetapi jika isteri yang lari meninggalkan suaminya, maka tidak jatuh talak. Nak abang awal ni. Bab ta'liq ni tuan-tuan, tak apalah walaupun ta'liq itu peraturan di sini kita, tetap hukum dia berjalan walau di mana. Lepas dah akad nikah, lepas akad baca ta'liq. Ta'liq tu hukum dia apa? Harus. Tapi kita sekarang menetapkan wajib baca. Sebab sebagai perlindungan kepada pihak isteri. Si suami baca, maknanya dia buat pengakuan bahawa sekiranya ciri-ciri yang terkandung dalam ta'liq itu dia buat, maka jatuhlah talak. Itu jawapan kita tu. Jika benar suami meninggalkan isterinya. Jadi dalam ta'liq itu memang ada disebut, manakala aku tinggalkan isteriku. Maknanya si suami ini yang lari, si suami yang tak bertanggungjawab terhadap isteri dan keluarga. Jadi kalau benar yang tu yang berlaku, suami yang tak bertanggungjawab, suami yang tak bagi nafkah, tak sara isteri dan keluarga, maka ta'liq tadi ni pilah sebut tak mana pun memang sah. Bukan pasal retah tu, tapi daripada hakikat yang berlaku, iaitu isteri suami itu yang tak tanggungjawab. Itu yang si isteri bawa surat ta'liq nikah, pi minta persah ta'liq, nama pun persah ta'liq, benarkan ta'liq, walaupun ta'liq itu dibaca dan dibuat di negeri Kedah. Hakikat dari segi hukumnya yang berlaku, suami itu yang tak tanggungjawab. Jadi pi lah dunia mana pun. Dari segi perundangan saja. Dari segi perundangan saja. Memang jatuh. Tapi kalau si isteri itu yang lari, dia pula yang tak bertanggungjawab, maka tidak jatuh talak. Okay. Tak masuk al-syariah. Nombor 6. Apakah hukum nikah rakyat negeri ini oleh wali sultan luar negeri, Siam, sedangkan perempuan itu lari daripada qadhi negerinya sendiri dan pergi ke luar negeri semata-mata kerana hendak berkahwin dengan wali sultan dan berhenti di sana beberapa jam saja?
Apa hukum orang kita lah ni lari pergi menikah di Siam? Kes tu sampai hari ni berlaku banyak. Lebih-lebih lagi dalam daerah belah sempadan. Banyak. Jadi tak kira lah isu apa pun, biasanya dalam rekod kita di Pejabat Agama tu biasanya banyaknya keluarga tak setuju. Keluarga tak setuju dengan calon lelaki. Mereka tu cinta bagai nak rak dah. Lain kali lari pergi menikah di Siam. Kira bagus lah pasal mereka mau menikah, kan? Kira okey lah. Mereka nak menikah. Jadi soalnya lah ni keluarga yang tak setuju. Tu cerita lain lah. Jadi kalau rakyat kita ni pula anak Kedah, tak kira lah siapa-siapa pun, rakyat negeri lain pun serba lah, lari pergi Siam, pergi menikah di sana menggunakan wali hakim sana, wali sultan sana. Sah ke tak? Nikah perempuan rakyat negeri ini dengan wali sultan luar negeri adalah sah nikahnya. Sah. Sah. Sah kan? Jadi saya pun ada orang tanya, ni wali tu tanya, apa hak saya sebagai wali, saya bapa anak perempuan. Dia argue kita boleh. Jadi kita duk cek mai. Kadang-kadang penilaian oleh keluarga tu tak apa kena, lebih bersifat material lah. Tanya kawan dengan siapa, laki ni kerja apa, dia tak mula dia perinci kerja apa tu. Itu anak abang tak kerja apa lagi lah, pangkah lah tu kan. Duk selidik anak, kawan dengan siapa, duk mana, anak siapa, mengaji mana, lah kali kerja apa. Bang-bang tak ada kerja. Yang si anak ni kawan lama dah. Jadi mereka ambil keputusan setuju untuk berkahwin. Mereka bersetuju untuk berkahwin tu sebenarnya cukup baik dah, bagi mengelakkan apa-apa perbuatan yang dilarang oleh syarak. Nikah. Sebab itu Nabi pesan 5 perkara yang perlu disegerakan. Salah satunya anak dara. Nampak dia ni je bagi nikah. Nabi pesan dah tuan-tuan 5 perkara. Nanti kita beritahu perinci. Tapi oleh dunia kita hari ini, keluarga dah duk menilai dari aspek lain tu lebih, akhirnya jadi gitu. Jadi bab nikah ni kalau kita perinci kan, nanti kita akan tengok insya-Allah mana pun akhirnya syarak beri laluan kepada anak dara, si anak dia boleh kahwin, ya? Dia boleh kahwin. Apa nanti ke depan sampai kita akan jumpa topik tu insya-Allah. Okey, kita berhenti kat ni dulu, insya-Allah kita sambung bulan depan. Kita pun 2 kali lah. Ni bulan Januari, Februari, March, April dah Ramadan, puasa 2 kali. InsyaAllah 2 bulan kita tak panjang umur dan sihat kepada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadika salihin. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.